Definisi SDG 16, keamanan, keadilan dan institusi yang kuat. SDG 16 merupakan salah satu daripada 17 Matlamat Pembangunan Lestari SDG yang telah ditetapkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB pada tahun 2015. Ia bertujuan untuk membina masyarakat yang aman, adil dan inklusif, di mana hak asasi manusia dihormati, keadilan ditegakkan dan institusi kerajaan serta organisasi lain yang berfungsi dengan berkesan untuk melindungi dan memenuhi keperluan rakyat. Keamanan merujuk kepada keadaan tanpa keganasan atau konflik bersenjata. Malamatnya adalah untuk mewujudkan masyarakat yang aman di mana rakyat dapat hidup tanpa ketakutan terhadap keganasan atau ancaman. Ini termasuk usaha untuk mengurangkan ketegangan sosial, menyelesaikan konflik secara damai dan memastikan keselamatan masyarakat. Pencapaian keamanan juga melibatkan penyelesaian konflik secara aman, mengelakkan peperangan serta mempromosikan dialog antara kumpulan yang berlainan dalam masyarakat. Keadilan. Keadilan berkaitan dengan penerapan undang-undang yang adil dan saksama untuk semua orang tanpa mengira latar belakang. Ini termasuk memastikan bahawa setiap individu tanpa pengecualian dapat perlindungan undang-undang dan akses kepada sistem perundangan yang adil. Aspek keadilan juga melibatkan hak asasi manusia yang dilindungi dan dipertahankan di mana tiada diskriminasi atau ketidakadilan berlaku. Ia memastikan golongan terpinggir atau lemah dalam masyarakat seperti wanita, kanak-kanak, orang kurang upaya dan minoriti mempunyai akses yang sama kepada keadilan. Institusi yang kuat merujuk kepada pembinaan dan pengukuhan institusi yang berfungsi dengan cekap, telus dan bertanggungjawab. Ini melibatkan semua badan kerajaan seperti Parlimen, Jabatan Kehakiman, pihak berkuasa tempatan dan agensi penguatkuasa undang-undang. Selain itu, institusi yang kuat juga bermaksud mengurangkan amalan rasuah, meningkatkan ketulusan serta mempromosikan accountability dalam pengurusan sumber negara dan perkhidmatan awam. Dalam konteks ini, sebuah negara yang mempunyai institusi yang kuat mampu memastikan tadbir urus yang baik dan memberikan perkhidmatan yang berkualiti kepada rakyat. Terdapat malamat utama SDG 16 iaitu mengurangkan keganasan di dalam masyarakat dan di peringkat global, menegakkan hak asasi manusia dan melindungi kebebasan asasi setiap individu, memperbaiki sistem perundangan dengan memastikan keadilan untuk semua, terutamanya golongan terpinggir, mengurangkan rasuah dan mempertingkatkan ketulusan serta accountability dalam institusi awam dan swasta. Meningkatkan akses kepada keadilan bagi semua lapisan masyarakat, terutama yang terpinggir dan kurang berdaya. Kes penderaan Bella melibatkan seorang remaja perempuan sindrom Down telah menarik perhatian ramai atas sifat-sifat pendera. Bella dipercayai didera oleh Siti Bainun, pengasas rumah bonda di sebuah perumahan Wangsa Baju. Bella mengalami kecederaan fizikal seperti melecur pada badan dan kecederaan emosi akibat pengabaian dan penderaan tersebut. Kes ini mula mendapat perhatian apabila Bella ditemui dalam keadaan cedera yang serius dan tidak terurus. Pada 3 Mei 2023, Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur menjatuhkan hukuman penjara 12 tahun kepada Siti Bainun atas 2 pertuduhan, iaitu mengabai dan menganiaya Bella. Hukuman ini disertakan dengan arahan tambahan untuk mendatangani bon berkelakuan baik selama 5 tahun. Pengurusan rumah kebajikan disiasat oleh NGO di mana rumah bonda tidak berdaftar secara sah pada waktu itu. Kes ini juga mencetuskan perbincangan tentang pengawasan dan pelindungan terhadap golongan OKU di institusi kebajikan. Bekas Perdana Menteri Malaysia ke-6 iaitu Najib Razak telah didakwa pertama kalinya di Mahkamah Seksyen. Pada 4 Julai 2018, beliau
telah didakwa atas 3 pertuduhan pecah amanah dan 1 pertuduhan salah guna kuasa berhubungan dengan dana SRC International yang berjumlah 42 juta ringgit. Oleh itu, Mahkamah Tinggi telah memerintahkan Najib untuk membela dirinya dari 7 pertuduhan setelah mendapati pendakwa berjaya membuktikan terdapat unsur penggunaan kedudukan, pecah amanah dan pengubahan wang haram. Namun begitu, Najib gagal dalam permohonannya untuk mengemukakan bukti baharu pada rayuan terakhir kes SRC International. Selain itu, Muhammad Syafi juga telah gagal menangguhkan hujahan bagi prosiding agar Ketua Hakim Negara menarik diri daripada mendengar rayuan Najib. Oleh itu, Ketua Hakim Negara iaitu Tun Tengku Maimun Tun Mat telah mengekalkan sabitan dan menghukum penjara 12 tahun serta denda 210 juta ke atas Najib kerana penyelewengan dana SRC International Sdn Bhd yang berjumlah 42 juta ringgit pada 23 Ogos 2022. 24, Vivi dan Fazrudin didakwa melakukan pecah amanah jenayah melalui pembayaran 8 juta daripada Fashion Valley Sdn Bhd kepada 30 Mapel Sdn Bhd, membabitkan dana pelaburan yang diamanahkan oleh Khazanah Nasional Berhad dan Pemodelan Nasional Berhad PNB. Vivi dan Fazrudin didakwa pada Khamis mengikut Seksyen 409 Kanun Kesihatan yang memperuntukkan hukuman penjara antara 2 tahun hingga 20 tahun sebat dan denda jika sabit kesalahan. Vivi Yusof, pengasas jenama fashion dalam talian Fashion Valley, dan suaminya Datuk Fazrudin Shah Anwar akan didakwa di mahkamah pada Khamis 5 Disember. Perkara itu disahkan oleh Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia SPRM Tan Sri Azam Baki menurut laporan bernama semalam 3 Disember. Oleh itu, mahkamah membenarkan kedua-dua tertuduh diikat jamin 100,000 setiap seorang dan memerintahkan mereka melaporkan diri di pejabat SPRM di Kuala Lumpur sebulan sekali. Kesimpulannya, bagi maklumat SDG 16, iaitu keamanan, keadilan dan institusi yang kuat bertujuan untuk memastikan dunia yang lebih aman, adil dan berdaya saing melalui penyelesaian konflik secara damai, penguatan sistem perundangan serta peningkatan ketulusan dan accountability dalam semua institusi kerajaan. Ia mengariskan pentingnya setiap negara berusaha untuk mencapai pembangunan yang inklusif